di surat At-Taghabun. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizur hakim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizur hakim. Ini adalah merupakan dua ayat atau tiga ayat yang terakhir dari surat At-Taghabun. Yang sebelumnya kita telah pun mendengar akan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang dua perkara ataupun dua perkara yang sangat dekat dengan kita. Yang pertamanya adalah keluarga, yang keduanya adalah harta. Seperti mana yang sebelum disebutkan bahawa ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Disebutkan bahawa isteri dan anak itu adalah merupakan musuh kepada kamu. Ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan laisa aduka alladhi in qataltahu kana fawzan laka au in qataltahu kana fawzan laka wa in qatalaka dakhaltal jannah. Bukanlah musuh kamu itu adalah yang apabila kamu bunuh dia, kamu akan menang daripadanya, dan kalau dia membunuh kepada kamu, kamu syahid masuk ke dalam syurga. Bukan itu yang dimaksudkan musuh yang sebenarnya. Itu musuh, tapi bukan itu hakikat musuh yang disebutkan. Akan tetapi musuh itu yang disebutkan walakin alladhi la'allahu adu laka waladuka alladhi kharaja min salbika, yaitu adalah yang dimaksudkan adalah anak kamu yang keluar daripada sulbi kamu itu. Summa ada aduwwan laka, kemudian menjadi musuh yang paling dahsyat kepada kamu. Siapa? Anak. Kemudian di antaranya disebutkan summa ada aduwwan laka maluka alladhi malakta yaminik. Ya, ini juga paling musuh yang paling dahsyat lagi adalah harta kamu yang ada bersama dengan kamu. Jadi dua yang disebutkan musuh yang paling berat, iaitu anak dan juga harta. Kata siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang seterusnya disebutkan pula innama amwalukum wa auladukum fitnah. Satu yang disebutkan sebagai adu, sebagai musuh, yang kedua disebutkan sebagai fitnah, ujian. Demikian dipesankan kepada kita supaya kalau berdoa janganlah disebutkan Allahumma inni a'udzubika min fitnatin. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu daripada fitnah. Kenapa? Kerana seseorang itu fitnah yang dekat dan juga hampir bersama dengan mereka adalah keluarganya, anak, isteri. Itu adalah fitnah. Kalau kita minta lindung, bermakna seolah-olah kita tak mau kepada mereka, dan juga minta supaya kita dihilangkan daripada sama mereka, hilangkan daripada kita. Tetapi yang doa yang paling baik adalah menyatakan Allahumma inni a'udzubika min mudallatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu dari kesesatan ataupun benda yang menyebabkan aku sesat daripada fitnah, menimpa kepada fitnah tersebut. Bermakna fitnah yang membawa kepada kesesatan. Wa inna fitnah yang menimpa seperti kita kadang-kadang asyik bersama dengan isteri dan anak, itu fitnah yang memang sudah tertimpa kepada kita sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat yang sebelumnya yang telah kita bahaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, yaitu dan bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Kita biasa dengar Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bermakna kalaulah itu disebutkan oleh Allah merupakan perintah daripada Allah, perintah takwa dan perintah takwa yang sebenarnya. Imam Haddad di dalam
Nasaih Diniyah, kitab Nasaih Diniyah, ketika mana menyatakan tentang ayat ini, mengatakan sungguh kita ini tidak akan mampu untuk memenuhi kepada hak takwa yang sempurna walaupun kita memiliki 1000 nyawa. Kita tak akan dapat untuk menunaikan hak takwa sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pun yang paling sempurna ketakwaannya dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Menyatakan maha suci Allah, tak mampu untuk kami menghitung pujian kepada kamu seperti mana yang engkau ya Allah memuji kepada diri hakmu, zatmu. Tak mampu. Begitu juga disebutkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, rukuk daripada awal diciptakan hinggalah akhir. Ada malaikat yang diciptakan sujud kepada Allah daripada awal sehingga akhir. Berbagai daripada ketaatan kepada Allah pun begitu. Akhir nanti mereka akan mengatakan, ya Allah, kami tidak dapat dan tak mampu menunaikan hak kepadamu ya Allah dengan sesempurnanya. Demikian hak ketakwaan kepada Allah itu sangat tinggi dan tak mampu pun siapa untuk menunaikannya. Begitu juga hak kesyukuran kepada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama menyatakan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, adalah merupakan ayat yang menasahkan kepada ayat yang kita sebutkan tadi. Itu pendapat yang pertama, yaitu ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Disebutkan dalam riwayat ketika itu para sahabat orang muslimin pada zaman itu merasa tersukar. Apa mereka buat ketika mana dibacakan ayat tersebut? Mereka ibadat, mereka buat ketaatan sehingga berdiri sampai bengkak-bengkak kaki mereka, sehingga mereka tak ada masa sungguh ketika itu dengan tumpuan kerana nak memenuhi kepada perintah Allah, iaitu haqqa tuqatih, fattaqullah haqqa tuqatih, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Subhanallah, para sahabat sifatnya begitu. Apabila sampai kepada mereka perintah, mereka akan sahut semampu mereka buat sungguh, sehingga mereka nak memenuhi kepada maksud yang telah pun disebutkan oleh Allah, iaitu ittaqullah haqqa tuqatih, iaitu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Melihat dalam keadaan demikian keadaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini, yang mana Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Dia katakan. Jadi ada para mufassirin yang mengatakan ayat ini menasahkan kepada ayat yang haqqa tuqatih itu, ittaqullah haqqa tuqatih itu. Ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bukan ianya menasahkan, tetapi dia adalah penerangan kepada ayat tersebut. Bermakna ayat itu kekal maksudnya, tetapi penerangan yang dimasukkan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu adalah dengan kamu buat semampu kamu. Kata Imam Haddad di dalam Nasaih Diniyah, saya harap inilah maksudnya. Kenapa? Kalaulah sekiranya dia menasahkan hanya ada ayat yang maksudnya adalah dengan semampunya, maka kita ni selalunya kalau kata buat ikut mampulah, maka kita akan buat sambil lewa. Ya. Akan tetapi kalau sekiranya dia ada suatu kita panggil apa? Dia punya maksud awal asal, maksud asal, target dia. Kemudian penerangan kepada target itu bermakna kita kata sebenar-benar takwa, tapi kamu kena buat semampu kamu. Jadi dia nak pergi kepada sebenar-benar takwa. Tapi kalau dimasukkan hanya semampu kamu, itulah dia, kita selalu yang keluar kat mulut kita kata ikut
mampu kita lah, inilah saya mampu. Walau tanpa usaha, tanpa kesungguhan, tanpa dengan benar-benar ingin untuk mencapai kepada target tersebut. Itu yang dimaksudkan. Ala kulli hal, kebanyakan para mufassirin juga mengatakan adalah menasahkan kepada ayat tersebut, kerana ianya menjadi sebab kepada nuzul daripada apabila berhadapan dengannya para sahabat dan juga para kaum muslimin pada saat itu, yang mereka bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi beban kepada mereka. Maka ayat ini adalah takhfifan 'alal muslimin, iaitu untuk meringankan dan meredakan maksud yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih tersebut. Itu yang dimaksudkan. Seperti mana juga yang disebutkan bahawa dalam hadis baginda Rasulullah SAW ketika menyatakan tentang nak perintah, nak bagi tahu tentang bagaimanakah kita di dalam mengambil daripada apa yang telah pun ditunjukkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum." Kalau sekiranya aku perintahkan kepada kamu sesuatu, maka datangkan dia. Maknanya kamu buatlah ia mastata'tum, semampu kamu. Wa ma nahaitu anhu fantahu. Tapi apa yang aku larang daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Hendaklah kamu jangan buat. Dan ayat dan juga ini, hadis ini juga adalah merupakan kaedah. Bermakna perintah itu kita buat, yang wajib kena buatlah. Tetapi perintah-perintah, galakan-galakan kita buat mengikut kemampuan kita. Tetapi apa yang dilarang mesti kita tinggalkan. Kaedahnya perintah dibuat, larangan ditinggal. Yang tak diperintah, tak dilarang macam mana? Yang itu yang tak perintah, tak ada juga dilarang oleh Nabi SAW, maka ditimbang daripada syarak. Adakah di pertentangan dengan syarak atau tidak? Demikian hari ini banyaknya perkara-perkara yang ia tidaklah ada secara langsung dari segi hukumnya atau peramalannya di zaman baginda Rasulullah, akan tetapi tiada pula di sana perintah dan tiada pula di sananya larangan. Maka tak boleh seseorang itu melarang seseorang berbuat sesuatu yang tak dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Bermakna barang siapa yang melarang sesuatu perbuatan yang tak dilarang oleh baginda Rasulullah, maka dia telah melakukan bid'ah. Dan dia telah melakukan, bahkan yang lebih dahsyat daripada itu adalah dia telah berbohong atas nama baginda Rasulullah. Mengatakan Rasulullah tak buat, Rasulullah SAW melarang, tak boleh buat begini. Dia berbohong atas nama baginda Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas nama aku, kata baginda Rasulullah, maka telah disediakan tempatnya di dalam neraka. Orang kata, oh tak boleh ni, Nabi tak bagi buat begini, tak boleh buat maulid, tak boleh untuk baca ini, tak boleh berzikir. Nabi tak pernah larang pun, yang kamu larang ini kamu ni. Begitu juga kalau diperintahkan sesuatu yang tak diperintahkan oleh baginda Rasulullah, tak boleh. Tapi kalau kita galakkan untuk kita kata baca zikir ini dan sebagainya, kita tak mengatakan Nabi suruh baca, yang kalau Nabi tak suruh lah. Kalau Nabi yang suruh, kita cakap Nabi suruh. Maka salah tak? Tak salah juga. Selagi mana apa zikirnya? Zikirnya adalah zikrullah, selawat kepada Nabi SAW. Maka ini adalah kaedah yang mesti kita fahami. Sebab jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, apa yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kamu, apa yang aku larang kamu tinggalkan. Nabi tak mengatakan apa yang aku tak buat kamu tinggalkan. Tak ada. Nabi ada mengatakan begitu. Aku tak buat, kamu kena tinggalkan. Tak, apa yang aku larang. So ini kaedah berfaham. Sebab ada orang tak faham yang ini, sehingga menggunakan kaedah dia sendiri untuk nak melarang dan menghalang kepada orang lain. So, yang ni kena fahami betul-betul. Ya, kemudian takwa yang disebutkan ketika Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, tetapi perintahnya tetap kekal, iaitu perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya perintah ketakwaan ini, ajakan ketakwaan ini adalah merupakan daripada pesanan turun-temurun dari para nabi yang terbelumnya sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah pun ianya merupakan pesanan-pesanan yang telah diwariskan daripada umat-umat sebelum, daripada nabi-nabi sebelumnya sampailah kepada kita, sehingga dia menjadi satu perkara yang sangat penting untuk menjadi pesanan utama, bahkan menjadi syarat atau rukun di dalam khutbah untuk berpesan kepada ketakwaan. Kenapa? Sebab dia adalah merupakan kunci utama kepada seseorang itu di dalam ketaatannya dan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tapi ingat, indallah, di sisi Allah, bukan kita menilai kepada ketakwaan orang. Saya tak suka sangat, saya tak berapa suka dengan fulan, dia tak berapa bertakwa lah. Takwa itu bukan kamu yang nilai, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kalau dia itu adalah merupakan hak yang mesti kita letakkan ia pada tempatnya, seperti ibu bapa, untuk kita menghormati dan berbakti kepadanya, tapi dia tak bertakwa kepada Allah, adakah gugur hak kebaktian kita dan juga hormatan kita kepada mereka? Tidak. Sebab kerana itu adalah merupakan hak yang mesti ditunaikan. Hak takwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang lain disebutkan nanti pada yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu di dunia kamu mendakwa tentang nasab dan juga tentang kedudukan kamu. Sekarang tiada nasab, tiada ini, mana yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila yaumul qiyamah nanti, bukan di dunia ini. Di dunia kita tak tahu bagaimana kadar ketakwaan seseorang itu di sisi Allah SWT. Yang kita kena ada adalah tahu kita punya hak-hak yang mesti kita tunaikan. Hak kita dengan adik-beradik, hak kita dengan ibu bapa, hak kita dengan sahabat, dan hak kita dengan jiran, hak kita dengan keluarga baginda Rasulullah, hak kita dengan sahabat baginda Rasulullah. Ini ada hak-hak yang mesti kita letakkan. Tak memandang kepada, apa ukuran dia salih dan sebagainya. Tidak. Ini orang salah sekarang ni. Saya tak suka dengan tu. Walaupun dia itu adalah keluarga baginda Rasulullah, tapi dia tak bertakwa kepada Allah. Apa saya nak? Kamu ditimpakan kepada kamu ujian untuk kamu hormat dan kasih kepada dia dengan sikap dan sifat yang dia ada itu. Kalaupun kamu benci adalah daripada perbuatannya, bukan daripada dia itu. Bukan dia saja, bahkan orang lain pun tak boleh kamu membenci kepada orang itu. Yang kamu benci adalah perbuatannya. Bermakna hilang perbuatan yang tak baik itu, maka kasih kamu kepada dia. Kasih kepada dia kekal. Perbuatan yang kamu tak suka, tapi perbuatan dia baik, maka ketika itu hilanglah ketika itu apa yang kamu benci. Tapi kenapa dikekalkan kebencian itu? Kerana yang kamu benci itu bukan hanya daripada perbuatan, tetapi daripada orang tersebut. Dan takwa itu ukuran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga merupakan tawaran istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga diberikan imbuhan dan balasan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Memberikan imbuhan dan balasan keistimewaan bagi orang yang bertakwa itu di dunia dan di akhirat. Imam Haddad dah susun dah apa dia yang disebutkan kelebihan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Innallaha la ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa. Kemudian apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah, akan diberikan ilmu, bahkan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian apa lagi? Diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh, banyak tawaran keistimewaan yang diberikan hatta di dunia bagi orang yang bertakwa itu. Di akhirat jelaslah tak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali jannah, syurga.
Diwariskan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Banyaknya ayat yang menjanjikan kepada orang bertakwa syurga. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi demikian banyaknya pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk kita bertakwa, sehingga dikatakan wa khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu takwa. Kata Imam Haddad apa, dia mengatakan alaika bittaqwallah fis sirri wal alam. Hendaklah atas kamu itu bertakwa kepada Allah di dalam rahsia ataupun nyata. Seorang pun takwa, dengan orang ramai pun takwa. Di majlis ta'lim pun takwa, di rumah pun takwa. Di masjid pun takwa, di kedai pun takwa. Sirri wal alan, di mana saja tempat sembunyi, tempat nyata dan sebagainya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab itulah dipesankan takwa itu mesti ada kepada kita. Supaya apa? Supaya kita di mana-mana pun kita membawa berkat takwa. Walibasut taqwa dzalikal khair. Kita pakai nak pakaian baik, kita nak pakaian yang indah. Begitu juga keindahan pakaian seseorang itu sebenarnya adalah takwanya. Yang ini yang disebutkan. Maka Allah perintahkan macam mana? Takwalah kamu dengan semampu kamu. Kemudian perintah yang seterusnya, wasma'u wa ati'u. Dan dengarlah kamu dan taatlah kamu. Kepada siapa? Kepada perintah Allah. Kepada siapa? Kepada perintah Rasulullah. Dengar, taat. Sikapnya orang-orang yang mukminin itu bagaimana? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yaitu orang-orang yang beriman apabila dia dengar perintah Allah, mengatakan kami dengar, kami taat, kemudian mohon ampun kepada Allah, ghufranak. Kami mohon keampunanmu ya Allah kalau sekiranya kami tercuai atau kekurangan di dalam menanggapi dari perintahmu. Sebab apa? Sebab kami manusia. Mahallul khata' wa nisyan, yang sentiasa silap dan juga lupa. Ghufranak. Kita ampun kepada Allah. Ya, begitu. Hakala, yaitu hendaklah kamu dengar dan kamu taat kepada perintah-perintah Allah dan juga apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian diiringi dengan wa anfiqu khairan li anfusikum, dan kamu menafkahkan atau nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu. Beri nafkah yang macam mana? Yang baik. Yang mana? Yang mana ianya adalah yang kamu suka. Iaitu kalau kamu suka orang beri yang kamu seperti itu, begitulah juga kamu nak beri kepada orang lain seperti mana yang kamu suka orang beri kepada kamu. Kalau kamu tak suka orang beri kepada kamu itu mungkin yang dah lama, yang dah expired dah. Begitu juga kamu jangan beri kepada orang lain. Hendaklah kamu nafkahkan yang terbaik. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama sekali tak akan sampai kepada kebaktian sebenar sehingga kamu menafkahkan dari apa-apa yang kamu cintai. Itu tahap dia. Ini yang kita kata takwa tadi, nak yang terbaik. Haqqa tuqatih itu. Nak bagi pun bagi yang terbaik kepada orang. Bila Rasulullah SAW tu ketika dia pergi pasar, dia beli satu baju yang baik, satu lagi yang biasa. Ketika mana dia jalan keluar, tiba-tiba ada seorang yang perlukan kepada pakaian. Mana yang Nabi bagi? Nabi bagi yang paling baik. Kalau kita dua tu yang baru beli pun belum tentu nak bagi lagi. Sebab baru beli. Walaupun yang ini pun bukan baik sangat, tapi Nabi bagi yang mana? Bagi yang baik. Yang untuk Nabi yang tinggal, yang biasa. Ya Allah, baginda ajarkan seperti itu untuk beri yang terbaik. Kan? Itu yang kadang-kadang tu susah juga cakap begini, nanti kan yang kena test, yang cakap tu kena test dulu. Banyak kali kena. Pergi Ustaz Habib,
Kadang-kadang kesian, nanti bawa syal murah je lah. Kesian kadang-kadang orang beli je mau, Masya Allah, bagus, baru sekali pakai. Habib, syal Habib, Allahu Akbar. Kan, Nabi bagi, kita kena bagi contoh kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi yang minta itu Allahu Akbar, tak bagi apa pun sama kita. Biasanya yang baik adalah, bukan saya nak ajar supaya untuk saya, tidak, untuk yang lain, para habaib. Kadang-kadang minta maaf, kita ni bagus untuk kita nak dapat keberkatan, tapi kita ada adab juga untuk kita nak bersama dengan para ulama, para salihin, begitu. Mereka ni kalau nak yang daripada habaib, daripada masyayikh, daripada mereka para salihin, mereka nak gantikan yang lebih baik daripada itu. Itu yang sebenarnya. Ini kadang-kadang ya Allah yang dia pakai itu Allahu Akbar. Yang dia ambil itu Masya Allah, luar biasa. Tetapi bukanlah maksudnya, tapi ini kalau kita dah ada ilmu, kita belajar, kita kena tahu itu. Sebab itu kalau kita tengok mereka-mereka yang kita panggil apa, yang hampir dekat kerana sangat ada hubungan dengan para salihin, para habaib, mereka tak minta. Sebab apa? Mereka lagi rasa malu, mereka rasa lagi tak sampai. Begitu. Ala kulli hal, maksudnya kalaupun mereka nak, sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang mereka boleh pakai alat-alat yang canggih dan sebab apa? Sebab orang-orang yang nak minta kepada mereka itu, kerana dia bijak-bijak. Kalau ada produk yang baru keluar, dia beli, dia nak bagi hadiah. Untuk apa? Dapat yang lama tu, nak dapat keberkatan. Habis itu, sebab tu akhirnya selalunya kalau kita tengok, canggih-canggih, hebat-hebat, updated dia punya adat-adat tu. Sebab apa? Orang bagi, sebab orang nak dapat yang lama tu. Tapi kalau dia tengok ada yang pakai yang lama-lama, itu mana orang tu dah teruk sangat. Dia ambil yang baru daripada tu, dia bagi yang lama. Ala kulli hal, maksudnya, tapi kalau kita berhadapan dengan situasi, iaitu kita bertemu dengan orang sangat memerlukan kepada sesuatu, yang mana kita nak bagi? Kalau kita ada pilihan di antara dua perkara, yang terbaik dan yang biasa. Kalau betul kita ini, yang disebutkan tadi ini, mengikut kepada apa yang disebutkan, adalah kita bagi yang terbaik. Yang ini. Dan apa yang kita sayang, kita bagi. Tapi tak salah kalau kita kata kita bagi yang biasa, yang mungkin kita ada lebih dan sebagainya. Tapi yang kalau kita nak sampai nak naikkan tahap kita punya ganjaran dan juga kedudukan kita di dalam kebaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bagi adalah yang lebih baik dan terbaik. Itu yang dimaksudkan. Nah, demikian dikatakan bahawa maksudnya adalah hendaklah kamu memberikan apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Nak bagi pun kadang-kadang kita kena faham juga. Kalau kita ni ada yang nak diberikan, kita kena faham. Kita kena faham, kita kena ada skop di dalam bagaimana kita membahagikan kepada apa yang kita nak bagikan. Betul, kalau ada orang dekat kita, kita bagikan. Tapi kalau tak, kita nak bagi siapa dulu? Sebab tu dalam Al-Quran disusunkan siapa? Yang pertama qarabah, yang paling dekat dengan kita, keluarga. Yang keluarga kita dulu, kita dahulukan. Kalau jiran kita, jiran kita. Sebab yang paling hampir kepada kita. Kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang kita sedekah, kita nafkahkan harta untuk jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat dengan kita, yang perlukan, kadang-kadang kita tak bagi. Bahkan minta maaf, ada satu sifat lagi, kadang-kadang dengan keluarga berat nak bagi, tapi dengan orang lain mudah bagi. Nampak tak? Ini ujian. Sedangkan sebenarnya kalau nak bagi, yang mana dulu? Keluarga dulu. Bukanlah bermakna oh ini tak boleh, tak asup. Bukan masalah tak asup, ini yang memang betul. Dikatakan ulul arham, ahli keluarga itu adalah lebih utama setelah dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah di antara Muhajirin dengan Ansar. Hubungan mereka itu sangat rapat sehingga disebutkan persaudaraan itu boleh mewariskan kepada harta. Kemudian dinasahkan dengan firman Allah yang mengatakan sesungguhnya ulul raham itu adalah lebih utama di antara mereka dengan yang lain. Sehingga hak pewarisan kepada kawan, sahabatan yang telah dijalin oleh Nabi telah dimansuhkan. Maka pewarisan kepada keluarga, ahli waris. Demikian di dalam kita nak berikan harta. Tapi kalau kita katakan tadi, kalau kita jumpa orang susah, terus bagilah, itu tak ada masalah. Tetapi kalau kita ada nak bagi, siapa dulu yang kita nak kena bahagikan, ini semuanya telah pun disusun. Begitu juga di antaranya orang yang dekat di kalangan fuqara wal masakin,
dan juga orang yang memerlukan. Kita kena cari begitu. Demikian dikatakan adalah khairul li anfusikum, iaitu yang dimaksudkan dengan khairul li anfusikum, iaitu maksudnya wa ahsinu ila khalqillah kama ahsanallahu ilaikum, iaitu kamu memberikan yang terbaik kepada makhluk Allah seperti mana Allah memberikan kepada kamu yang terbaik. Kamu dapat rezeki yang terbaik, bagi yang terbaik tu. Nampak? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kebaikan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Begitu. Tetapi kalau kamu tak buat seperti itu, iaitu kamu buat tak baik pula kepada kamu, kepada orang lain, kamu berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan buat kebaikan kepada kamu di dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu buat tak baik kepada orang lain, maka kamu juga akan mendapatkan balasan tidak baik kepada kamu di dunia dan di akhirat. Bermakna kita adalah merupakan berbuat kebaikan kepada orang lain, tetapi ianya adalah untuk diri kita. Buat jahat kepada orang lain dan pulangan kejahatan itu juga kepada kita, maka akan ditimpakan kepada kita. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara akan dirinya daripada syuhha. Syuhha dari segi bahasanya bermakna al-bukhlu, iaitu bakhil, kedekut. Ya, dari segi bahasa boleh diertikan seperti itu. Barang siapa yang dipelihara dirinya daripada sifat bakhil, kedekut, maka mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Tetapi juga disebutkan ada para ulama yang membezakan di antara bakhil dan syuh. Bakhil adalah apa yang ada pada diri dia, dia tak bagi kepada orang lain. Sedangkan syahih, orang yang mana dianya tamak hak milik orang lain dan dia tak bagi kepada orang yang berhak untuk mendapatkan. Seperti orang yang tak bayar zakat, itu disebut syuh. Bakhil ni dia ada, dia tak nak bagi, dia kedekut. Tapi yang syuh ini, dia wajib bagi zakat contohnya, dia tak bagi, ini syahih dipanggil. Sehingga ataupun orang yang sangat perlu dah, depan dia ada, jiran dan sebagainya, dia tak bagi, maka ini orang syahih dipanggil. Tapi orang kedekut ini, dia ada benda dia nak bagi, tapi dia tak bagi. Dia kata mahal, sayanglah. Yang itu bakhil sebutkan. Ya. Jadi barang siapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dirinya, maknanya perlu, ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta lindung daripada Allah, jaga penjagaan Allah dari sifat syahih dan juga bakhil ini. Bahaya sifat ini. Ada satu ketika disebutkan seorang daripada tabi'in, ketika itu dia berjalan di Mekah, di Kaabah. Ketika itu dia melihat ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lindungi aku daripada sifat syahid, daripada sifat syahid, iaitu dari sifat syuh ini, dari sifat bakhil lah, kedekut. Itu diulang-ulang, minta lindung ya Allah dari sifat ini. Sehingga dia bertanya, kenapa kamu minta doa seperti itu? Dia kata, kalau aku dibantu, dipelihara oleh Allah dari sifat ini, maka aku akan terlindung dari sifat, daripada kesalahan mencuri, daripada berzina, dan daripada perkara-perkara yang tak baik. Siapa yang cakap itu? Dia tengok balik, oh, ini sahabat, siapa nama dia? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia punya doa yang selalu dia buat ketika dia tawaf tu, ya Allah, lindungi aku dari sifat syuh ini, dari sifat kedekut, bakhil. Dia kata sebab apa? Sebab kalau Allah hilangkan sifat tamak tadi ni, sifat bakhil ini, yang dia rasa tak bagi kepada dan melakukan kezaliman, menghalang dirinya daripada kewajipan untuk memberikan kepada orang lain, maka dia akan menimpa kepadanya juga daripada dosa-dosa yang lain. Mudah untuk menjadi seorang pencuri, mudah menjadi seorang yang berzina dan sebagainya. Tapi kalau terlindung dari sifat itu, maka dia akan terlindung pula dari sifat-sifat, daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Subhanallah, itu di antara hikmahnya daripada orang yang kalau diberikan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
daripada sikap atau sifat syuh ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la yastami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan. Tidak akan ada, tak akan berkumpul debu daripada orang yang berjuang di jalan Allah dengan asap dari api neraka itu, Jahannam, di dalam suatu lubang. Bermakna orang yang mana dia perang di jalan Allah SWT, dia akan jauh daripada neraka Allah. Bahkan debu dia punya asap pun tak akan kena. Begitulah juga Nabi sambung, wala yastami'u syuha wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul sifat syuh dan iman di dalam hati seorang itu sekali-kali pun tak akan bersatu. Kalau ada sikap syuh, iman tak ada. Kalau dia iman, pasti dia tidak akan syuh, dia tidak akan kedekut, dia tidak akan bakhil. Subhanallah, besarnya yang dimaksudkan daripada itu. Demikian Allah mengatakan, wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang Allah pelihara. Maksudnya begitu. Maknanya apabila Allah pelihara dirinya daripada sifat syuh ini, faulaika humul muflihun, maka mereka akan selamat dan berjaya. Ayat ini sebenarnya telah pun disebutkan oleh Allah ketika mana menggambarkan akan sikap dan sifatnya orang-orang Ansar, yang mereka itu subhanallah ketika menerima orang-orang Muhajirin, mereka itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan, apa kita panggil dalam perkataan kita, isar, mendahulukan, walaupun mereka kadang-kadang perlu kepada benda itu. Bayangkan ketika mana mereka bahagi-bahagikan, Nabi ketika itu bagi tawaran kepada mereka. Kata baginda Rasulullah, kamu ini orang-orang Muhajirin, mereka meninggalkan daripada rumah mereka, meninggalkan tanah air, meninggalkan harta, meninggalkan. Boleh tak kalau sekiranya kamu bantu kepada mereka? Maka mereka katakan, ambillah daripada rumah kami, ambillah daripada tanaman kami, kita berkongsi dan sebagainya. Nabi mengatakan, kalau begitu aku tawarkan kepada kamu, kalau untuk ghanimah akan dibahagikan juga. Tak ambil rumah, ambil ini sebagainya, ghanimah kami tak mahu. Hatta ghanimah kami tak nak. Subhanallah. Apa begitu sekali? Mereka bukanlah mengharap pulangan dan imbalan dan duniawi itu tak. Bahkan kisah yang masyhur yang disebutkan ialah seorang yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan kelaparan. Ketika mana Nabi nak terima dia sebagai tetamu, Nabi pergi dulu ke rumah, tanya kepada isteri Nabi, Aisyah, apa yang kita ada? Ada air saja ya Rasulullah. Rumah Nabi ada apa? Ada air saja, al-ma'. Kemudian Nabi umumkan siapa yang nak menerima tetamu Rasulullah SAW. Seorang Ansar dengan pantas, saya ya Rasulullah. Dia belum tahu lagi apa dia kat rumah, tapi mendengar ini adalah tetamu baginda Rasulullah, siapa yang tak mahu? Maka dia balik di rumah, dia tanya kepada isteri, apa yang kita ada? Dia kata tak ada apa kecuali makanan untuk anak-anak kita saja. Kata Nabi begini, malam ini hidupkan api, tidurkan anak kita awal, kemudian apabila tetamu ada kita sidang, kemudian setelah itu kau pergi, konon-kononnya pergi nak hidupkan api itu, tiba-tiba kau matikan, biar gelap. Tetamu datang, hidangkan, kemudian setelah itu isterinya pergi ke belakang, nak kononnya nak macam betulkan api itu, dipadam, gelap. Kita berpura-pura makan, berpura-pura suami isteri itu makan. Tuan Mudi makan semua lah. Makanan ini untuk mungkin 3-4 orang, untuk anak dia, tapi dimakan oleh seorang. Sebab apa? Sebab dia ingat semua sekali makan sama. Makan sampai kenyang sungguh. Rupa-rupanya mereka tidur dua-dua ni dalam kelaparan. Yang kenyang siapa? Tetamunya. Besok ketika mana berkumpul bersama dengan Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW mengatakan, Dhahikallah, Allah ketawa. Dan riwayat mengatakan ajib Allah kita katakan ta'ajub,
dengan apa yang dibuat oleh suami isteri ini. Nabi cakap begitu. Kenapa? Kerana mendahulukan kepada orang lain. Subhanallah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan kepada orang lain walaupun mereka memerlukan kepada benda tersebut. Ini sikap yang sangat luar biasa. Apa yang mereka ada ketika itu? Iman. Mereka ada apa? Iman. Menerima orang-orang muhajirin yang tak ada pun hubungan dan sebagainya, tetapi menerima dengan iman. Yang inilah kekuatan yang disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai kepada dirinya sendiri. Yang ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi minta lindung dan minta Allah pelihara daripada sikap syuh ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut in tuqridullahu qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Dan sekiranya jika kamu memberi pinjaman kepada Allah, al-qard itu adalah dimaksudkan pinjaman dalam bahasanya. Allah gunakan kalimat ini untuk nak seolah-olah kita ini memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sistem pinjaman kita pun begitu. Ada riba. Iaitu kita harapkan dengan mana kita berikan pinjaman, kita mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Itu haram. Kita bagi pinjam kepada orang 100,000, kita dapat 120,000 contohnya. 20,000 itu riba. Hukumnya apa? Haram. Tapi kalau bagi pinjaman kepada Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita berikan pinjaman qardan hasanan pula, iaitu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik. Diistilahkan iaitu kalau kita membantu, kalau kita infakkan harta kepada orang lain dan sebagainya, itu disebutkan qardan hasanan, faulaika hum, dikatakan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apa yang akan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pinjaman tersebut? Allah akan lipat gandakan kepada kamu. Dilipat gandakan kalau kita pinjam kepada makhluk itu riba, tapi kalau Allah yang membalas dengan lipat gandaan, ini adalah kurnia yang luar biasa. Kemudian apa lagi diberikan? Diberikan keampunan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berikan keampunan. Bermakna apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Allah Subhanahu wa taala akan buat apa? Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kepada kamu daripada kesalahan-kesalahan. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan akan perkara tersebut, Allah mengatakan wallahu syakurun halim. Semuanya Allah itu syakur. Syakurnya maksudnya apa? Iaitu Allah yang maha syakur ini maksudnya adalah memberikan ganjaran walaupun orang tu buat sikit, Allah beri banyak. Itu syakur. Tapi kalau kita berterima kasih dengan orang, kadang-kadang kita balas setimpal dengan itu. Tapi Allah syakur. Allah kalau kita buat sikit, Allah beri banyak kepada kita. Soalnya kita berterima kasih lah. Seperti itu. Apa lagi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu syakurun, satu. Kemudian halim. Halim ini adalah penyantun. Kalau mengikutkan kepada al-hilmu itu adalah apabila iaitu orang-orang yang mana sentiasa berbuat kebaikan kepada orang lain, bahkan orang yang buat tak baik kepada dibalas kebaikan. Ini juga baginda Rasulullah SAW sifatnya sifat yang paling tinggi. Baginda Rasulullah disebutkan al-hilmu, iaitu apabila dianya dibuat tak baik, dibalas oleh Nabi dengan kebaikan. Itu ketika datang seorang Yahudi yang ketika itu menarik kepada baju baginda Rasulullah, wahai Muhammad, berikan kepada aku harta yang bukan menjadi milik kepada ayah dan juga mak, daripada keluarga kamu. Disebutkan
Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku bagi tahu, aku sebeli." Pancung kepala dia. Mengatakan, "Ya Umar, jangan." Nabi kata, "Okey, bagikan apa yang ada." Diberikan kepada dia. Minta lagi, diberikan lagi. Subhanallah. Sehingga rupa-rupanya ini orang Yahudi yang dianya benar-benar membaca kepada kitabnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat kepada seluruh sifatmu itu ada sifatnya iaitu sifat Rasul yang terakhir. Cuma satu lagi yang aku belum nampak, iaitu sifat al-hilm. Sekarang ini sudah benarlah sikap dan sifat yang kamu ada itu, iaitu kamu balas dengan perbuatan aku yang kasar dan yang teruk ini dengan kebaikan-kebaikan. Kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Jadi itu masuk Islam. Al-hilmu, kita sabar, iaitu kita tak balas, kita diam. Tapi hilmu ini bukan hanya ketika ditimpakan kejahatan dia diam, akan dibalas dengan baik. Al-hilmu, Allah Halim, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan Halim. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengampunkan, dan juga Allah menutup aib. Apa? Kita buat terang dosa kepada Allah, maksiat, teruk, Allah maafkan, Allah lupakan, Allah tutup aibnya. Halim, balas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih daripada itu. Subhanallah. Kemudian Allah yatajawaz anil dzunub, tak dikira kesalahan itu, habis. Subhanallah, Halim. Begitulah yang disebutkan alimul ghaibi wa syahadatil azizul hakim. Dialah Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, dan dialah juga yang maha al-aziz, iaitu yang maha gagah lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala bermakna nak bagi tahu, sama ada kamu buat senyap-senyap, kamu buat terang-terang, semuanya Allah tahu. Bahkan apa yang kamu buat daripada kebaikan, Allah akan ganti, Allah akan balas. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak buat senyap-senyap, dia malu, dia takut nanti tak ada yang tahu. Allah tahu, orang tak boleh tahu. Kalau orang tahu kita jadi riak, dah tak diterima pula. Lebih baik kita buat untuk melindungi kepada riak. Kita kalau boleh untuk sembunyi-sembunyi, maka kita buatlah sembunyi-sembunyi, lebih aman daripada sifat riak. Tapi ada perbuatan yang kadang-kadang kita tak boleh sembunyi. Solat berjamaah di masjid, macam mana kita nak sembunyi? Memang nak kena buat. Haji, macam mana nak sembunyi? Jadi banyak perkara-perkara yang kadang-kadang tak sembunyi. Sebab tu ada orang buat alasan, saya tak pergi sembahyang sebab saya takut riak. Saya tak buat begini sebab saya takut riak. Sebab tu kata Imam Qadhi Iyad, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa barang siapa yang mana dia tidak berbuat sesuatu kebaikan kerana takut dikatakan riak atau takut kepada orang, maka itu riak. Tapi kalau buat kerana orang lain, mengharapkan ganjaran daripada orang, itu syirik. Makna tak ada jalan lagi kecuali kita kena buat dan berusaha untuk memperbaiki kepada niat dan keikhlasan kita. Dan salah satu daripada tanda keikhlasan itu adalah dia tidak pernah merasa ikhlas. Buat-buat, ya Allah, aku ni masih lagi belum ikhlas, belum lagi ni, banyak lagi, ada lagi. Itu tak apalah. Tapi kalau dia kata, dia dapat ikhlas, dah ikhlas lah ni, cukup lah. Alhamdulillah lah keikhlasan. Saya nyanyi ni ikhlas, sebab itulah orang terima. Hati-hati, perkataan ikhlas itu kena faham dengan betul-betul. Jadi ayat itu, ayat yang kita sebutkan ini banyak yang dapat kita ambil. Yang pertama sekali adalah perintah ketakwaan dengan benar-benar dan juga dengan kemampuan kita, dan kita selaku orang mukmin hendaklah kita dengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian menginfakkan harta, jangan pula menjadi bakhil, minta lindung dari sifat kebakhilan itu dan juga kedekut. Dan juga kita hendaklah sentiasa bermuamalah dengan Allah. Kalau kita kata kita nak beri pinjaman, berilah pinjaman kepada Allah.
Kalau kita nak berniaga, berniagalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pulangannya pasti lumayan dan pulangannya pasti bukan palsu, kerana Allah tidak akan pernah memungkiri janji. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah kita adalah orang-orang yang sentiasa berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keuntungan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin Allahumma amin. مولاي صل وسلم